Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kerana saya atau siaran saya sentiasa diganggu dan sentiasa berada di bawah shadow ban ketat. Jadi, pastikan anda share ramai-ramai. Ya, dan juga sertai Telegram saya di mana saya sudah mulakan satu siri undian. Jadi anda boleh pergi ke sana dan anda boleh undi pelbagai topik. Contohnya, perlu tak pilihan raya umum diadakan tahun ini. Yang itu pun keputusannya sudah ada. 98% berpendapat ianya perlu disegerakan seawal mungkin tahun inilah. Okey. So, okey, line clear. Terima kasih. Baik. Saya ada pertanyaan kepada saya. Okey. Pertama, isu MP bersatu, ya. So, sekarang 6 MP bersatu yang telah mengkhianati Parti Bersatu dengan alasan dangkal bahawasanya mereka menyokong Anwar kerana hendak peruntukan demi rakyat di kawasan mereka. Itu semua terbukti tipu dan saya pun dah jelaskan bagaimana ianya penipuan. So, saya tidak ingin ulang di sinilah. So, saya ditanya susulan pendedahan bahawa ROS telah meluluskan pindaan Perlembagaan Bersatu. Adakah ini bermakna MP tersebut wajib kosongkan kerusi di Dewan Rakyat? Dan permintaan kedua oleh pihak sama ialah selalu regi berteka-teki. Jadi kali ini jelaskan dengan terus terang lah. Okey, saya jelaskan dengan terus terang apa yang saya tahu. Pindaan Perlembagaan Bersatu yang telah diluluskan oleh ROS secara efektifnya tidak mungkin boleh menyebabkan 6 MP bersatu kosongkan kerusi. So, ini saya dah jelaskan beberapa kali dari sudut atau kacamata perundangan dan perlembagaan. Malah pernah saya ada tetamu iaitu Peguam Tersohor dalam rancangan saya, di mana kita telah bincangkan isu pengosongan kerusi di Dewan Rakyat dan apa itu lompat parti, dan juga apa kesannya jika perlembagaan parti dipinda untuk diselaraskan dengan pindaan perlembagaan yang bersangkut paut dengan lompat parti. So, kita dah jelaskan dan pendek kata pendek cerita, MP Bersatu, 6 MP Bersatu ini tidak akan terjejas. Okey. Tetapi persoalannya, adakah PH dengan BN akan korbankan MP Bersatu ini atas sebab tertentu? Ini yang kita akan bincangkan. Ini yang kita akan bincangkan sekarang. So, dengar baik-baik sehingga hujung siarannya. Okey. Mula-mula dari sudut perlembagaan dan perundangan. Memang MP Bersatu ini tidak terjejas. Okey. Kemudian saya jelaskan apa maksud saya PH dengan BN mungkin korbankan MP ni. Maknanya 6 MP ni kena getah lah. Okey. So, dari sudut perundangan, Undang-Undang Anti Lompat Parti, undang-undang ini wujud secara efektif. Sebenarnya tidak ada akta anti lompat parti, tetapi menerusi pindaan perlembagaan perkara tertentu yang tidak ingin saya masuk secara mendalam di sini kerana saya sudah hujahkannya dan peguam yang ada di rancangan saya pun sudah hujahkannya panjang lebar. Anda perlu scroll dan rujuk, ataupun saya buat satu siaran khas untuk mengulanginya. So, menerusi pindaan perlembagaan tertentu menyebabkan wujudnya undang-undang anti lompat parti ataupun apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pendek kata, lompat parti ini mudah. Jika seorang tu menang di bawah parti A, kemudian lepas menang dia keluar dari parti A, dia dikira lompat parti. Tidak kira dia jadi bebas atau dia masuk parti lain, dia dikira lompat parti dan dia secara automatik dikira sudah kosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Itu adalah lompat parti. Jika parti memecat seorang ahli, ia tidak dikira lompat parti. Namun
pemecatan seorang daripada parti secara automatik, maknanya keahlian dia tergugur secara automatik sekiranya ahli tersebut adalah seorang ahli parlimen dan dia dikira melanggar dasar parti menerusi kedudukan dia sebagai ahli parlimen. Untuk mengaitkannya dengan lompat parti ini, maka parti perlu pindah perlembagaan parti untuk selaraskan. So maknanya parti perlu pindah perlembagaan untuk selaraskan, untuk menyatakan bahawa jika seorang ahli parlimen menentang dasar parti, keahlian dia secara automatik tergugur dan sebagainya. So dari sudut itu timbul persoalan, jika keahlian tergugur secara automatik, ya, seorang MP keahlian dia dalam parti tergugur sebab langgar dasar parti, dia dikira automatik bukan lagi ahli parti. Adakah itu dikira lompat parti? Tidak timbul, kerana undang-undang anti lompat parti ni dasar parti yang satu dasar parti yang tidak boleh dipertikai jika MP ni dia setuju dasar itu atau tidak setuju, dia tidak boleh dipertikai, ialah sekiranya MP itu sokong atau tidak Perdana Menteri. Kerana apabila Perlembagaan Persekutuan dipindah, ya, untuk mengelakkan ahli parlimen daripada lompat parti, pindahan itu tidak diselaraskan dengan perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan yang bersangkut dengan hak berperlembagaan seorang ahli parlimen untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Ia tidak dikaitkan. Ya, perkara yang berkaitan dengan sokongan MP terhadap Perdana Menteri tidak dipindah untuk dikaitkan. Justru undang-undang anti lompat parti atau segala apa berkaitan dengan lompat parti dalam perlembagaan ni tidak ada kaitan dan tidak boleh atasi hak berperlembagaan MP untuk sokong atau tidak Perdana Menteri. Maka jika parti meminda perlembagaan dia untuk mengatakan bahawa jika seorang MP, ya, yang melanggar dasar parti, dia dikira sebagai seorang MP dia telah langgar dasar parti, maka dia dikira secara automatik hilang hilang. Dia dikira, jika seorang MP dia langgar dasar parti, ya, dia dikira hilang, ya, saya ulang, ya. So jika seorang MP perlembagaan parti dipindah, ya, untuk menyatakan bahawa jika seorang MP melanggar dasar parti, dia automatik hilang, ya, kedudukan atau keahlian dalam parti. Tetapi jika dasar yang dimaksudkan ialah, contohnya parti itu kata kami sokong Anwar, kemudian MP itu kata saya tak sokong Anwar, jika itulah pertikaian dasar yang menyebabkan MP itu hilang, ya, keanggotaan dalam parti, maka ia tidak memberi kesan kepada MP itu, kerana dasar itu adalah satu dasar yang sebenarnya tidak boleh, ya, mengatasi Perlembagaan Persekutuan, ya. Jadi parti sokong atau tidak Perdana Menteri tidak boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan yang memberi hak peribadi kepada MP itu untuk menentukan tanpa merujuk kepada parti, tanpa restu parti, dia sokong atau tidak Perdana Menteri. So maknanya, contohnya jika tiba-tiba Azmin Ali kata dia sokong Perdana, ataupun contohnya Wee Ka Siong kata dia tidak sokong Perdana Menteri, okay? Dia tidak sokong Perdana Menteri. Kemudian katakan MCA sudah pindah perlembagaan parti dia untuk menyatakan jika Wee Ka Siong langgar dasar parti, dia automatik hilang keahlian. Contoh, ini saya bagi contoh, saya tak mahu rujuk pada UMNO apa semua, kan. So Wee Ka Siong tarik sokongan, so dia hilanglah keahlian dalam MCA. Tetapi sebenarnya itu hal parti. Dari sudut kedudukan Wee Ka Siong dalam Dewan Rakyat tidak terganggu langsung, kerana dasar parti itu hal dalaman parti. Tetapi parti tidak boleh merampas hak berperlembagaan Wee Ka Siong untuk sokong atau tidak Perdana Menteri. So parti tidak boleh rampas hak itu. Maknanya Wee Ka Siong ni tidak tergugatlah kedudukan dia. Ini salah satu daripada hujah
Ya, ada banyak lagi hujah mengapa pindaan perlembagaan dalam parti tidak boleh mengganggu gugat ya kedudukan seorang ahli Dewan Rakyat. Ya, so pendek katalah 6 MP bersatu tu dari sudut perundangan dia selamat. Tetapi ianya sebenarnya terletak di tangan speaker, tafsiran speaker. So katakan bersatu sekarang beritahu speaker, kami dah pindah perlembagaan dan 6 MP ni perlu dikosongkan kerusinya kerana mereka telah langgar dasar parti dan mereka secara automatik hilang keahlian dan dikira lompat parti and bla 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 lah, mereka beri hujah mereka lah. Okey. So speaker perlu buat keputusan. Kalau speaker buat keputusan yang betul, ia pun boleh dicabar di mahkamah. Contohnya speaker kata kat Bersatu, no, 6 MP ni dia kekal sebagai MP sebab pindaan perlembagaan bersatu sekalipun tidak boleh ganggu gugat kedudukan dia kerana dia ada hak berperlembagaan untuk tentukan secara peribadi dia sokong atau tidak Perdana Menteri. So speaker sebenarnya buat keputusan yang betul, tetapi Bersatu mungkin tak puas hati, jadi dia nak rujuk kepada mahkamah supaya mahkamah boleh buat tafsiran yang kemudiannya akan jadi rujukan bagi kes-kes yang lain. So Bersatu boleh challenge di mahkamah ya. Bersatu boleh challenge di mahkamah. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mahkamah akan buat keputusan lah. Mahkamah mungkin berkata betul kedudukan 6 MP tu tidak terganggu gugat. So tafsiran mahkamah tu akan jadi penting kerana ianya dibaca bersama undang-undang anti lompat parti untuk menentukan bagi kes-kes yang selanjutnya. Atau speaker membuat keputusan yang salah. Speaker kata betul, saya setuju dengan Bersatu, 6 MP ini perlu kosongkan kerusi. Bersatu gembira lah ya. Tetapi keputusan itu salah. So apa MP boleh buat? Dia tidak boleh gaduh dengan speaker dan kata besok saya nak datang ke Dewan, tetapi dia boleh bawa ke mahkamah. Sekali lagi mahkamah buat tafsiran. Jadi apa jua keputusan yang dibuat oleh speaker, benda ni boleh dipanjangkan ke mahkamah untuk dibuat tafsiran ya. Jika speaker membuat keputusan betul dan kata 6 MP ni kekal, ianya dipanjangkan ke mahkamah, mahkamah buat tafsiran, akhirnya semua orang akan dapat tahulah apa sebenarnya maksud jika sesebuah parti meminda perlembagaan, adakah MP perlu kosongkan ke tidak. So Bersatu boleh panjangkan ke mahkamah. Tetapi jika speaker buat keputusan salah dan dia minta 6 MP kosongkan kerusi, mereka terpaksa kosongkan kerusi, tetapi ianya akan dirujuk ke mahkamah oleh 6 MP berkenaan. Akhirnya mahkamah tetap buat tafsiran dan sekali lagi kita akan tahu apa sebenar-benarnya yang diperlukan, diwajibkan jika perlembagaan parti dipindah dan seseorang MP tu dikira langgar dasar parti dan hilang keahlian secara automatik. So ini senario dia. Apakah kemungkinan-kemungkinan, dan percayalah benda ni akan berakhir di mahkamah. Kalau speaker kata kosongkan kerusi, MP tak puas hati, dia akan panjangkan ke mahkamah. Kalau speaker kata tak payah kosongkan kerusi, Bersatu tak puas hati, dia panjangkan di mahkamah. So sekarang saya nak beritahu, tahu tak apa yang Bersatu tengah buat? Saya rasa Bersatu tahu benda ni. Peguam-peguam dia tahu benda ni, tahu benar benda ni. Saya kira Taqiyuddin Hassan yang merupakan pakar guaman di PAS pun tahu benda ni. Saya kira tahu. Semuanya tahu. Malah saya ada nampak pakar undang-undang dari kedua-dua blok kerajaan dan blok pembangkang pernah di sana sini buat kenyataan yang menjelaskan perkara ni. Jadi mereka tahu benda ni. So nampak tak apa game dia? Game dia ialah Bersatu inginkan benda ni berakhir di mahkamah. Sekarang ni speaker terjerat. Dia buat keputusan apa sekalipun, akhirnya ianya akan berakhir di mahkamah. Okey. Mengapa di mahkamah? Sebab mereka nak tafsiran. Bila mahkamah sudah tafsirkan, okey, maka mahkamah akan beritahu, okey, ada undang-undang anti lompat parti secara efektif menerusi pindaan perlembagaan. Namun jika parti meminda perlembagaan dia sekalipun untuk diselaraskan dengan undang-undang anti lompat parti, parti tidak boleh atasi hak berperlembagaan seorang MP untuk menentukan secara sukarela pada bila-bila masa dia sokong atau tidak Perdana Menteri. Maka jika atas dasar
MP membuat keputusan sokong atau tidak Perdana Menteri, dia hilang keahlian dari parti, maka dia tidak dikira lompat parti dan dia boleh kekal kerusi di Dewan Rakyat. Itulah tafsiran yang Bersatu nak. Dan sekali dah keluar tafsiran itu, maka MP-MP dari parti lain akan dengan mudah membuat keputusan sokong atau tidak Perdana Menteri tanpa hirau dasar parti. Kalau sekarang untuk tujuan perbincangan lah, katakan ada 20 ahli parlimen Barisan Nasional ingin tarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Mereka tahu undang-undang, mereka tahu, mereka dah rujuk peguam. Sebenarnya mereka boleh tarik dan benda kalau speaker suruh mereka kosongkan kerusi sekalipun ianya akan sampai ke mahkamah dan akhirnya mereka akan menang. Mereka tahu. Tetapi selagi proses mahkamah belum selesai, mereka khawatir MP-MP lain akan tunggu dan lihat. Bila MP-MP lain tunggu dan lihat, kerajaan boleh buat macam-macam untuk pastikan dia kekal berkuasa. So, sebab itu dia takut, sebab akan ada tempoh masa untuk mahkamah buat keputusan dan dalam tempoh masa tu rancangan untuk tumbangkan kerajaan mungkin gagal. So, sekarang katakan speaker suruh MP ni kosongkan kerusi, MP akan bawa ke mahkamah. Atau speaker suruh MP ni kekal, Bersatu akan bawa ke mahkamah. Akhirnya mahkamah akan buat keputusan. Bila mahkamah sudah buat keputusan dan katakan 20 MP Barisan Nasional kata, tengok mahkamah dah buat keputusan. Sekarang kalau kita tarik sokongan terhadap Perdana Menteri, semua MP lain tak akan takut untuk ikut serta. Jadi tidak akan ada jurang masa antara MP Barisan Nasional tarik sokongan dengan MP contohnya Sabah dan Sarawak tarik sokongan. Maka lebih mudah untuk mengorak langkah untuk menumbangkan kerajaan. Itulah signifikannya kelulusan pindaan perlembagaan Bersatu. Itulah mengapa Bersatu pada hemat saya ingin pindah perlembagaan dia. Bersatu tahu MP tu tak perlu kosongkan kerusi. Fokus Bersatu bukan nak kosongkan kerusi MP tu. Fokus Bersatu pada hemat saya adalah untuk membawa perkara ni ke mahkamah supaya mahkamah buat tafsiran. Okey. So sekarang ni, kalau saya tahu benda ni, kalau Bersatu tahu benda ni, Anwar pun tahu benda ni, Pakatan pun tahu benda ni. Kan? Dia tahu. So, hanya satu cara untuk elak benda ni sampai ke mahkamah. Tahu macam mana? Okey, speaker cakap kat Bersatu, kau nak MP kamu ni untuk dikosongkan kerusi dia, kau nak buat pilihan raya kecil? Okey, saya rela. Maka speaker suruh 6 MP tu kosongkan kerusi. Dan satu persetujuan dicapai antara 6 MP dengan PKR, dengan Pakatan Harapan, dengan Barisan Nasional. Mereka bersetuju tidak bawa ke mahkamah. Maka 6 MP tu rela, tak apa, kita kosongkan kerusi. Kat situ Bersatu boleh kena game. Sebab Bersatu hendak benda ni dibawa ke mahkamah. Tapi 6 MP tu katakan dah sampai satu persetujuan. Persetujuan apa kita tak tahulah. Dia sudah masuk persetujuan dengan PH, dengan barisan. Tak apa, speaker paksa kita kosongkan kerusi. Walaupun keputusan speaker tu tidak betul, kami tidak akan cabar di mahkamah. Kat situ Bersatu kena game lah. Dan saya percaya ini yang akan berlaku. Okey? Maknanya secara tidak langsung 6 MP Bersatu ni dah kena getah lah. Mereka kira riwayat politik mereka akan berakhir lah. Mungkin mereka capai persetujuan ke apa, itu saya tak tahulah. Tetapi pokoknya mereka akan hilang jawatan sebagai MP dan semestinya pada pilihan raya depan mereka tidak akan dicalonkan oleh mana-mana parti kerana nama mereka dah busuk. So apa persetujuannya mungkin dicapai? Saya tidak tahu. Ini hanya bacaan politik saya. Tetapi jika 6 MP itu masuk persetujuan dan kemudian mereka diminta kosongkan kerusi dan mereka tidak capai di mahkamah, rancangan Bersatu tidak akan berjaya. Faham? Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.